waris-waris dibenarkan untuk mencium jenazah. Jadi ketika itu bila saya nak mencium jenazah, ada suara yang mungkin tahu cerita mengatakan saya tidak boleh cium jenazah tu sebab bukan mahram, bukan keluarga kandung. Jadi saya tersentak lah dalam keadaan, yelah kita, walaupun umur saya masa tu ketika tu baru 21 tahun, yelah remaja, belum tahu apa lagi lah, muda sangat. Jadi saya rasa macam saya terhentak 2 kali lah. Maknanya tengah sedih ni, Betul. mak kita meninggal ni, tiba-tiba tahu lagi satu berita pula, ni bukan mak kau. Tapi saya dalam keadaan yang tidak peduli pun saya cium juga jenazah tu sebab saya rasa dia yang besarkan saya. Mak kita. Mak kita panggil mak kan. Assalamualaikum. Hari ini kita dengan living legend Apek Senario Saiful Apek. Terima kasih banyak bang sebab sudi luang masa kita orang. Kita orang dah kecil je. Sama-sama. Abang legend bang. Tak apa, daripada kecil nak ke besar tu kena kecil dulu. Kita orang excited gila dapat jumpa abang. Ya ke? Dulu tengok TV je kan. Ya. Ni bukan soalan bang, ni terfikir tadi lah. Baru tadi terfikir. Faham. Kalau macam abang excited macam kita orang ni kalau jumpa siapa? Kalau macam mana? Kalau jumpa siapa? Kan macam kita orang ni excited nak jumpa abang. Okey. Dulu tengok kecil-kecil kan. Right. Kalau abang sendirilah. Saya tak jumpa siapa? Saya rasanya kalau Childhood saya memory. macam saya lebih kepada yang senior-senior saya lah. Hotel-hotel lah. Macam, yelah, macam contohnya AR Badul kan. Sebab itu memang saya punya kira macam childhood lah. Hero-hero childhood, zaman-zaman TV ada 2 channel je, gadget tak ada. Jadi memang menghadap dia je lah. Itu antaranya lah. Ramai lagi yang lain-lain. Tapi kalau macam yang, kalau contoh macam pemuzik ke apa, contoh macam Datuk Awi, Emisus, ni orang-orang yang memang yang meninggalkan kesan lah sepanjang perjalanan saya sebelum saya masuk dalam industri. Okey. Abang orang panggil Saiful Apek. Kalau betul-betul nama penuh abang apa bang? Muhammad Saiful Azam. Muhammad Saiful Azam. Lepas tu abang ada 2 tarikh lahir kan? Tak ada orang ada macam tu. Bagus lah awak buat research Macam mana bang cerita betul-betul? Macam mana ada 2 tu? Macam tu lah, macam pelik sangat Saya rasa macam kalau tak ada orang macam tu. Kalau anak istimewa pun belum tentu lagi istimewa ada. Itulah, bukan saya yang nak istimewa macam tu, tapi macam saya boleh cakap tak ada kejadian jadi kebetulan kan. Saya sebenarnya kalau ikutkan dekat dalam saya punya IC, maknanya secara rasminya lah, memang 15 hari bulan Ogos lah. Kalau ikut zodiak dia Leo lah. Ada orang yang suka tengok zodiak ni lah kan. Jadi saya membesar dengan hari jadi itulah. 12 Ogos. Jadi mana datangnya birthday kedua ni pula? Betul. Pasal kalau ikutkan saya dibesarkan oleh keluarga angkat lah. Daripada kecil saya terpisah dengan keluarga saya atas sebab-sebab yang tak boleh dielakkan. Jadi bila saya cari keluarga saya setelah keluarga angkat saya meninggal, saya masa tu saya jumpa keluarga saya, baru saya rasa macam mak kandung saya bagi tahu, Alung ni lahir, tarikh dia sehari sebelum tarikh darurat 13 Mei tahun 69. 13 Mei ya? Sehari sebelum, maknanya 12 Mei. Jadi tragedi 13 Mei, tak tahulah, mungkin generasi baru mungkin tak tahu, ketika tu memang ada peperangan perkauman lah kat situ. Satu ketika lah itu antara tragedi yang terakhir lah yang berlaku di Malaysia kan. Jadi dekat situ kejadian tu yang membuatkan banyak keluarga yang cuba nak selamatkan anak-anak masing-masing dia daripada menjadi korban tragedi itulah. Jadi bila saya tahu saya sebenarnya tarikh lahir 12 Mei, jadi zodiak dia, kalau orang tengok zodiak Taurus lah. Jadi sejak daripada tu saya dah mula menyambut
2 hari jadi. Oh, sekarang memang sambut 2. Masih sambut. Oh. 2 hari jadi. So pada mereka-mereka yang kenal saya, tak ada alasan lah kalau terlepas. Okey. Abang macam mana yang waktu tahu mula-mula abang anak angkat tu macam mana? Sepanjang saya dibesarkan dalam keluarga yang serba-serbi cukup, dari segi pendidikan, kasih sayang, dari segi kemudahan, semua serba-serbi cukup, alhamdulillah. Saya dibesarkan di Seksyen 17 Taling Jaya lah, di flat PKNS, flat 4 tingkat. Sikit saya budak flat lah. Bangun budak flat, bangun, memang bangun saja kan. Bila ibu angkat saya, iaitu Allahyarhamah Hajah Hindun binti Jaisain, dia bila dia meninggal tu, kita kan untuk peluang terakhir sebelum dikebumikan, waris-waris dibenarkan untuk mencium jenazah. Jadi ketika itu bila saya nak mencium jenazah, ada suara yang mungkin tahu cerita mengatakan saya tidak boleh cium jenazah tu sebab bukan mahram, bukan keluarga kandung. Jadi saya tersentak lah dalam keadaan, yelah kita, walaupun umur saya masa tu ketika tu baru 21 tahun, yelah remaja, belum tahu apa-apa lagi lah, muda sangat. Jadi saya rasa macam saya terhentak 2 kali lah. Mana tengah sedih ni, Betul. mak kita meninggal ni, tiba-tiba tahu lagi satu berita pula, ni bukan mak kau. Tapi saya dalam keadaan yang tidak peduli pun, saya cium juga jenazah tu sebab saya rasa dia yang besarkan saya. Mak kita. Mak kita panggil mak kan. Jadi umur saya 21 tu baru saya tahulah saya ni. Dan ketika itu saya agak, orang cakap macam mana lost lah, liru sekejap. Lepas tu ketika tu memang tak ada internet, tak ada media sosial. Jadi macam mana Nak cari tu. macam mana nak cari? Kat mana keluarga aku ni? Aku ada adik-beradik tak? Ini semua soalan yang bermain di fikiran lah. Ni sebelum abang jadi artis ke? Sebelum lagi. Ini tahun dalam tahun 91 macam tu lah. Masa tu saya umur dalam 21. Jadi bila boleh katakan community flat tu, rupanya ramai yang ada yang tahu cerita lah, tahu kisah sebenar. Jadi salah seorang sahabat saya ni, dia lah yang buat risikan penyiasatan ni, buat forensik sikit lah, Mencari nak mencari siapa yang tahu sebenarnya, daripada siapa, atas siapa. Sebab masa tu dia berantai sikit. Sebab dia atas banyak tangan. Maknanya dia bukan direct. Dia bukan direct daripada keluarga saya sendiri. So masa tu mengambil masa dalam setahun jugalah. Setahun. Dan bila saya dapat tahu, sahabat saya bagi tahu, kata dah jumpa dah keluarga kandung kau ni. Saya tanya kat mana? Tak jauh, dekat kampung Ceras Baru, KL. dekat je. Dekat. Memang tak jauh. Jadi bila saya kali pertama tu, kalau saya nak ceritakan, bohong lah cakap kalau tak rasa macam-macam perasaan tu. Perasaan waktu tu. Kan? Dia lain macam perasaan awak first time nak jumpa si puppet ni lain. Ini dia punya ini dia banyak persoalan, excited ada, muskil ada. Mak ayah lah dua-dua sekali kan. Dua-dua sekali masa tu. Jadi bila sampai je kat depan rumah tu, boleh katakan itu kira kawasan, macam mana orang cakap lebih kurang macam tu lah, penempatan sementara kat situ kan. Jadi bila saya pertama kali saya tengok dalam keadaan rumah yang macam tu, memang banyak benda lah saya rasa insaf, bersyukur, dan dalam masa yang sama terkilan, sedih dengan, sebab saya dibesarkan dalam serba-serbi cukup. Bukanlah cakap dia orang ni tak cukup, tapi saya dia tahu kan kontra, dia boleh rasa kan. Jadi bila sahabat saya masuk kat dalam, lepas tu saya nampak ada satu susuk tubuh yang keluar daripada rumah tu, seorang wanita yang saya automatik saya tahu inilah mak.
Dia macam nampak serpihan syurga. Susah nak gambarkan. Tak betul. Lain rasa dia. Lepas tu saya dalam keadaan yang masih lagi kaku, terpaku tu. Tak tahu nak buat apa, tak tahu nak react macam mana. Dia yang lari pergi kat saya. Yelah mak. Dia lari dengan perkataan yang pertama, "Alung." Itu perkataan pertama dia. Sampai kat saya peluk saya, dia pegang hidung, wajah saya, susuk tubuh. Dia macam seorang anak yang rindu. Daripada kecil, berapa hari lahir dia dah terpisah. Terpisah tu berapa hari bang waktu tu? Saya tak pasti, tapi yang kefahaman saya, terpisah tu ketika beberapa hari selepas tragedi tu lah. Macam mana perasaan mak abang macam tu Baru lepas lahir kan, sakit tak hilang dah, lagi. masa dia lahirkan saya, umur dia 17 tahun. Dia muda sangat lagi. Bayangkan dah lah saya anak sulung. Anak pertama ni kan. Jadi saya memang tak lepas peluang lah. Ambil tangan dia, saya cium tangan dia. Baru syurga. Itu pertama kali saya baru syurga tu. Itu kali pertama lah yang saya rasa. Untung siapa yang dapat cium mak daripada lahir, dia takkan dapat sama lah macam apa yang saya rasa. Alhamdulillah, bila saya dapat cium dia, saya dapat peluk dia. Lepas tu tiba-tiba saya nampak ada seorang lelaki pula, yang berumur sikit daripada mak saya. Bapak saya lah. Bapak saya. Sebab masa sebelum saya sampai tu kedengaran macam orang tengah mengaji kat dalam tu dengan suasana tu. Sebab saya datang lepas maghrib macam tu lah, nak ke isyak tu. Jadi bila saya salam tangan bapak saya, cium tangan dia, lepas tu tiba-tiba mak saya cakap, "Sini semua cepat, beratur salam alung kau." Saya tengok ada 6 orang beratur nak jumpa saya. Yang saya tengok muka sama macam saya. Semua Sama, klon. Jadi dekat situlah saya rasa macam mana nak cakap, kita baru kehilangan mak ni, tapi tiba-tiba dia bagi jumpa mak dengan bapak yang betul. Bonus dah. Adik-beradik pula 6 orang, semua 7 beradik. Macam mana nak cakap. So macam rasa macam bonus dan hadiah sangatlah. Bila dia gantikan macam mana nak cakap. Betul lah tu. Allah tu maha adil, Allah maha kaya. Dia bagi saya kekayaan time tu. Dan saya rasa ketika itu, walaupun saya belum dalam industri, time dalam keadaan kerja yang Tok Umbang ambil, kejap kerja ni, kejap kerja tu, time tu tak ada pasal-pasal lagi. Kalau ada pasal, saya dah buat pasal juga sebenarnya. Nak jadikan cerita kan. Alhamdulillah. Dan saya rasa selepas daripada saya jumpa keluarga saya, dan di situlah saya rasa kejayaan saya bermula, selepas cium tangan mak saya. Itu kunci dia lah sebenarnya. Restu mak restu mak, doa seorang ibu. Jadi mak saya pun rupanya sebenarnya mungkin pada versi dia rasa Alung ni dah tak ada lah. Mungkin lah pada dia tu lah. Dan di situ lah, bila saya tengok buku-buku sekolah adik-adik saya kan, tulisan tangan sama. Walaupun bukan sekolah yang sama, tapi genetik tu punya kuat, tulisan sama semua. Mak ayah abang tu ada lagi bang? Ayah tak adalah. Tapi dia orang sempat tengok Abang Berjaya. Saya sempat. Alhamdulillah. Sebab saya masuk dalam industri seni tahun 94. So maknanya dalam 3 tahun selepas tu lah saya dapat tengok kejayaan saya tu. Alhamdulillah lah. Dan saya pula dibesarkan dalam keluarga angkat tu, anak tunggal. Memang seorang. Tak ada beradik. Dia cakap hadiah. Dia macam tak tahu lah nak cakap, dia macam kena loteri. Tiba-tiba dapat mak, dapat bapak, dapat adik-beradik. Ada 2 perempuan lah adik-beradik tu. Yang lain semua laki-laki. Ada 5 lelaki, ada 2 perempuan. Dan alhamdulillah sekarang ukhuwah kami ni sampai sekarang. Alhamdulillah. Abang start masuk industri dengan sinaran pasport kan? Ya, betul lah. Tahun 94. Tahun 94. Musim pertama. Boleh tak cerita perjalanan tu? Macam mana abang terfikir nak masuk, nak pergi audition tu? Macam mana perjalanan abang boleh terfikir nak ke situ, nak masuk tu? Macam mana bang? Kalau ikut ni, saya ni yang jenis, saya ni jenis pemalu sebenarnya. Saya susah nak bersosial. Maknanya saya ni malu nak berkawan. Tapi bila dah berkawan, kawan-kawan naik malu. Faham kan?
Jadi kadang-kadang kawan nak kenapalah aku kawan dengan dia ni. Kan. Jadi kalau nak cerita pasal nak expose lagi, nak orang cakap nak pergi ke dalam industri, nak expose depan kamera, depan pentas, depan audience lagi, memang tak lah. Malu lah. Memang sangat-sangat malu. Jadi boleh saya katakan kalau kita nak rumuskan lah, walaupun saya tak cerita lagi, permulaan tu dia bukan cita-cita saya. Bukan cita-cita ni. Bukan cita-cita, bukan hasrat, bukan impian, bukan apa yang saya nak, bukan kepakaran saya, bukan bidang saya. Semua bukan. Tapi persoalan dia Macam mana boleh jadi dengan ni? Jadi itulah saya nak cakap, tak ada benda jadi kebetulan, semuanya ketentuan. Ketika masa sinaran pasport kegemilangan ni dia anjurkan oleh TV3. Dia reality program lah, kalau siapa tak tahu. Sebenarnya dia mencari bakat yang ada dua value. Yang pertama, dia boleh berinteraksi. Maksudnya tak kira lah apa cara sekalipun, dia boleh berinteraksi, sama ada dia nak buat stand up comedy, dia nak berinteraksi dengan penonton, atau dia nak apa saja. Dan yang kedua tu, dia kena ada value untuk musical. So tak semacam nyanyi, boleh menari, main alat muzik, tapi muzik. So dia ada dua elemen lah kat situ, sinaran pasport kegemilangan ni. Jadi nak dijadikan cerita, saya tak pernah tahu pun pasal program ni, sebab dia musim pertama. Abang ni musim pertama? Musim pertama, yang masa Samsul jadi juara. Samsul rau-rau. Dalam pet. Itu kira tahun yang pertama lah. Tahun kedua tu baru jumpa kumpulan Serba Salah, Wahid, Pak Yang, Abang awal pada diorang lah? Saya awal lagi pada diorang. Saya senior diorang. Dan satu hari tu bila saya kebetulan, saya ni biasalah, zaman saya ni budaya lepak ni paling trending lah. Gadget tak ada, apa tak ada, budaya lepak lah. Lepak, pergi main biliar, pool ke apa, lepak-lepak, jamming, main gitar. Itu je budaya time tu, time benda kan. Jadi kebetulan saya dengan kawan-kawan ajak pergi satu tempat yang paling perit. Saya cakap, kenapa nak pergi tempat ni? Tak nak lah aku. Jom, best cakap. Perit? Perit ni. Saya sampai-sampai, rupanya tempat tu Subang Perit. Tak adalah perit mana pun. Tengok happening je, meriah je kan. Jadi bila saya lalu dekat mall tu, saya nampak ada satu kawasan, selalu kan dia macam ada foyer atau lobby kawasan lapang. Kebetulan ada pentas kat situ. So rupanya memang ada sesuatu atur cara lah kat situ. Saya pun tak tahu tu atur cara apa ke benda kan. Tapi saya tengok macam ada orang, ramai penonton kat situ, semua yang bersorak lah apa semua kan. So saya pun tak ambil kisah pun. Jadi bila saya lalu kat situ, saya dengar ada seorang lah panggil nama gangster saya lah. Saya kira ada nama gangster lah. Saya tak nak cerita, nanti ramai yang cari. Bila dia panggil, saya dengar ini macam password ni. Saya pun tengok, siapa panggil ni? Tak ada orang yang tahu nama ni kan. Biasanya tanah-tanah lot kubur je yang tahu nama-nama macam ni. Lepas tu saya tengok, ada seorang brother ni dia macam abang kat saya lah. Kita pernah lepak. Jadi dia macam dah kenal lah saya ni. Dia tahu saya boleh main gitar, dia tahu saya loyak buruk, dia tahu saya gila, bio dan sebagainya lah. Jadi bila sembang-sembang, macam lama tak jumpa kan, tiba-tiba saya tengok dia ambil satu kertas kan. Kertas ada nombor, dia letakkan terus kat dada saya. Okey, kau ambil nombor ni, lu jangan risau, gua backup lu. Gua tahu lu boleh. Tak ada prepare apa? Tak ada. Rupanya dia dah tulis nama saya. Dia daripada dia rasa saya datang ni untuk audition. Saya pun tak tahu tu audition. Dia ingat dah pun datang audition. Saya pun tak tahu apa benda ni kan. Dan saya pula macam tak sampai hati tu. Sebab dia punya muka pengharapan tu, saya rasa macam kalau saya cakap perkara sebenar, memang dia malu lah. Mungkin akan putus saudara lah. Jadi sebenarnya boleh bayangkan situasi tu, saya ni tengah membawa harapan dia.
dengan membawa muka yang tak malu. Sana saya nak adab, dah lah saya tak prepare. Betul. At least kalau saya tak nak pun, terpaksa sangat pun, at least saya ada lah prepare sikit. Ini memang tak prepare langsung. Jadi saya pun duduklah di kalangan mereka-mereka yang memang datang untuk uji bakat tu. Saya ingat lagi nombor saya 150. 150. Orang yang ke 150. Okey. Bila saya sampai duduk kat situ, saya tengoklah 147. Sambil tu otak ni jalan ni, apa nak jadi dengan aku ni? Yang 147 tu, bayangkan, dia baru perkenalkan nama je orang ragu lah. Bayang, boleh bayang tak apa yang saya rasa? Takut gila. Aku ni hantar nyawa ni, aku hantar tengkuk ni. Ini memang bunuh diri ni. Jadi saya fikir macam, Tuhan nak tunjuk apa ni? Dah lah, saya tak nak benda ni. Saya tak harap pun benda tu. Tapi saya tengok brother, bila kejap-kejap saya tengok brother tu steady. Dia bagi semangat betul kan? Ya Allah, dialah manusia yang paling bersemangat. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Maknanya saya ni datang kat situ tak struggle pun. Maksudnya orang lain dah prepare kan, beratur, isi borang. Ni tak ada, dia tolong isikan. Sebab dia tahu nama saya, nama penuh semua dia tahu. Tolong isikan semua. Datang kesat kaki je. Jadi perasaan tu berbelah-belah bagilah. Bila saya tengok 147 kan dabuh dah. Kan? Terus belah. 148 pula. 148 pula. Oh, dia confident sikit. Oh, bagus lah. Oh, confident. Tapi dia baru nyanyi sikit je, orang baling botol daripada atas. Botol mineral. Nasib baik yang kecil. Aku cakap, ya Allah, ya Tuhanku, ini kalau aku ni mau orang baling tonggas ke di bangku ni. Kan? Lepas tu panggil 149 pula. Tak naik orang 149. Kenapa? Takut dia. Takut kena baling. Confirmnya. Ini mesti kes takut kena baling. Lepas tu saya dah tahulah. Ini kan nombor aku naik ni. Tahu tak apa yang bermain kalau tak dia. Saya cakap aku tak nak malukan brother ni. Okey. Sebab membawa harapan. Okey. Aku naik ke atas, aku kena confident. Bagi dia happy. Confidentnya. Naik, perkenalkan nama. Okey. Apalah yang boleh kan. Tapi saya tahu saya tak prepare. Jadi saya rasa macam saya sempat kenalkan nama je. Lepas tu saya dah plan dah, saya akan pengsan. Betul. Memang saya plan nak pengsan. Jadi dia takkan boleh salahkan saya. Ni faktor kesihatan. Kan? Jadi saya ambil jalan selamat lah untuk pengsankan diri. Jadi bila dia sebut 150, dah nak rasa pengsan dah. 150, saya cakap habis lah. Dia cakap 150 ke atas, kami akan telefon. Maknanya kami tutup je kat sini. Okey. Kita habiskan kat 149 je. Okey. Yang 150 ni dalam 2 minggu lagi kita akan call. Dan kita akan bagi tahu lokasi kat mana. So harap korang boleh perkemaskan lagi persiapan. Jadi saya rasa macam ini satu petunjuk. Maksudnya setidak-tidak walaupun aku tak nak benda ni, ada masa untuk persiapan lah. Boleh lah cincai-cincai. Jadi cukup syarat je ada daripada pengsan. Apa kontennya pengsan ni? Yalah, betul. Apa benda saya puapek korang jumpa time pengsan je, apa yang best kan? Jadi lepas pada tu saya ada lah preparation sikit, barulah masuk ke situ. Barulah saya pergi. Itu pun nak dijadikan cerita. Masa hari yang saya nak bersiaran langsung tu, masa episod ketiga tu, sebab saya buat -1 sendiri. Jadi masa zaman buat sendiri -1? Maknanya ada member lah. So maknanya saya tidaklah pakai -1 yang CD ke apa tu. Saya pakai -1 yang saya buat sendiri. Sebab saya ada arrangement sendiri. So saya cakap alang-alang nak buat, saya nak tunjuklah kreativiti saya. Jadi saya buat kat studio. Lepas tu studio tu blackout. Lama juga blackout. Jadi saya terpaksa inform diorang yang saya akan lambat, saya akan lewat sikit. Jadi sebelum tu saya dah jumpa kawan-kawan dah salam-salam dengan kawan. Besok kau tengok aku. Besok kita tengok kau ni, kita support, kita akan undi ni. Ramai-ramai member ni semua. Lepas tu yang sponsor baju, sponsor gitar, semualah yang sponsor pun semua dah happy sangat ni. Kan? Itu membawa harapan juga tu. Betul tak? Ramai support. Tapi dalam keadaan kita bersedia lah. Jadi nak jadi cerita, bila saya dah lewat sikit tu, saya pun sampailah ke studio tu, kat Jalan Liku. Sampai kat Jalan Liku tu, tiba-tiba penerbit datang kat saya.
Cakap minta maaf Saiful, kami dah scrap nama awak. Kami dah ganti dengan orang lain sebab kami risau Tak awak sampai. mungkin tak sampai, jadi kita dah gantikan dengan orang lain lah. Aduh. Awak cubalah tahun depan lagi. Dia suruh cuba tahun depan. Tahun depan lah cuba. Saya macam saya tak fikir apa. Saya bukan frust pasal saya tak dapat masuk tu. Kawan-kawan tadi. Ni yang nak beria, nak umbi ni, yang nak bangga ni, aku kawan kau. Dia orang tengah tunggu nak keluar TV. Tunggu, besok tunggu ni. Sebab siang tu rehearsal, besok dia punya live pukul 12.30 11.30 pagi. Sebelum melodi hari Ahad. Jadi saya ni punyalah tak boleh nak move on lah. Saya duduk depan studio tu lah, berjam saya duduk. Saya tengah fikir apa Tuhan nak tunjuk ni. Saya last kali saya ambil keputusan untuk menghilangkan diri lah. Missing in action lah. Tak boleh, saya tak boleh hadap kawan-kawan ni. Saya terlalu malu. Okey. Jadi bila saya menghilangkan diri lama tu, lepas tu bila saya balik ke kawasan perumahan, benda dah reda lah sikit. Jadi taklah teruk sangat rasa dia kan. Lepas tu bila minggu ke-7, tiba-tiba TV3 call balik. Dia cakap, Cik Saiful berminat tak? Sebab ada 2 orang tarik diri, jadi awak ni termasuk dalam shortlist. Saya tak tahu nak cakap. Saya cakap, ya Allah, ya Tuhan. Dia tulis cantik Nak tunjuk apa ni sebenarnya? Ni nak tunjuk apa ni? Dah lah mula-mula saya tak bersedia kan. Lepas tu postpone. Dah bersedia, kena reject. Ni sekarang panggil balik. Jadi itulah ujian yang saya lalu kan. Memang rezeki abang kat situ. Tak tahu lah nak cakap kan. Jadi di situlah bermulanya, yang mana saya tak lepas pergi final pun. Abang tak lepas di final? Tak lepas. Saya dalam senario tu semua finalis. Yasin finalis, Azli finalis, Kumpulan Serba Salah finalis, Lan finalis, semua finalis. Saya je satu yang bukan finalis. Tapi tak final pun boleh masuk senario. Itulah rezeki. Artis paling popular. Nak cakap macam mana? So rezeki. Saya harap benda ni jadi inspirasi pada diorang lah. Kalau korang kalah apa ke, jangan give up. Sebab kita tak tahu rezeki kita. Allah dah tentukan lah. Yang penting usaha je. Jadi di situ, selepas pada tu, bila saya dah masuk dan saya tak lepas pun pergi final, lepas tu yang brother yang tadi ni dia suruh saya buat skrip untuk satu cerita. Yang paksa abang masuk? Yang paksa, brother saya tu. Okey. Nama dia dah tak ada dah. Allahyarham Hanif Haji Kasim. So arwah Hanif ni, dia suruh saya buat skrip. Saya cakap, ni aku bukan tak boleh nak buat skrip ni, tapi skrip aku tak pernah tengok macam mana rupa. Ini Alkisah yang first. Itulah, itu orang cakap debut lah. Itu pun rare kat tu idea tu. Dia lah brother tu. Memanglah. Kan bila orang tengok macam mana boleh terfikir. Dia ni macam something lah dia ni. Kan dia, kalau kita nak relate kan sekarang, mungkin Stephen Chow lah yang jenis-jenis macam tu kan. Alhamdulillah. Alkisah tu 1, lepas tu Alkisah 2, Alkisah 3 dia berentetan. Dan dalam perjalanan tu juga saya dapat offer untuk melodi. Melodi tu pun tak sengaja juga. Dia nak buat trial 2 minggu. Percubaan. Okay, you pakai kostum apek, cakap style apek. Tak mula-mula saya ingat nak jadi mamak teh tarik. Betul lah, kita ni mendung-mendung gerhana ni. Mamak lah kan. Tak ada. Kita lawan arus dia kata. Orang nak benda lain dia kata. Boleh ke? Kan? Dia cakap boleh. Itu yang daripada situ tu, daripada 2 minggu percubaan ni, tiba-tiba dapat sambutan. Terus sign kontrak setahun. Melodi tu yang melekat nama apek. Mungkin ramai orang tak tahu, orang tu tak tanya. Mana datang nama apek tu? Daripada melodi tu lah. Daripada situ start So di situlah permulaan, sampailah saya diberi tawaran untuk joinkan senario. Setelah Hamdan. Dia orang cakap abang mula-mula reject waktu senario panggil abang. Betul, memang. Awak tahu Dia orang research. Okay. Abang kerja dengan Aznil. Ya, betul. Jadi penolong pengarah. Ya, betul. Sebab saya rasa masa senario tengah meletup tu, dia orang tengah peak tu dengan lagu Sebelum dan Sesudah, dengan sitcom dia yang berjaya. Saya duduk depan TV macam ni tengok dia orang. Maknanya saya boleh cakap saya ni fans lah. Peminat lah.
Macam contohlah awak minat saya contoh kan. Tengoklah support kan. Lepas tu bila tiba-tiba dikabarkan Pak Ia dengan Arwah Hamdan ni keluar, mungkin atas sebab dalaman lah kan. Bila diorang keluar, saya frust lah. Allah, dah rasa dah best ni grup ni, kenapa ni dah pecah pula, dapat pula offer. Bayangkan awak peminat nak ganti Saiful Apek. Tak boleh. Memang tak logik lah. Memang tak nak lah. Tak sama. Betul tak? Awak nak ke? Tak berani. Tak berani. Macam tu lah. Masa saya tak nak tu, saya reject tu, sebab tu lah punca dia. Saya tak nak. Saya rasa tak boleh. Saya tak mampu. Sebab diorang dah, momentum diorang dah Gila waktu tu. diorang dah gila dah. Jadi Pak Nel lah. Lepas tu abang terbuka hati pula nak masuk senario macam ni. Selepas saya dengan Pak Nel, masa saya kerja dengan Pak Nel, di situ lah bermulanya akademik saya lah. Saya belajar banyak benda kat situ lah. Bagaimana mula nak membuat skrip yang cara yang betul, macam mana nak handle uji bakat, macam mana nak buat production, macam mana nak direct, macam mana editing, semualah daripada A sampai Z kat situ lah akademik saya. Sampailah hampir setahun lebih. Lepas tu saya dapat banyak, bukan banyak lah, ada 2 offer filem. Saya tak nak juga sebab saya jiwa tu dah lebih kepada belakang tabir dah. Dah seronok dah. Jadi bila saya tak nak, Pak Nil dapat tahu yang sebenarnya saya tak pergi pun untuk casting ke apa benda tu. Sebab dia memang galak kan. Sebab dia rasa kau ada ni benda tu, pergilah. Saya pula jiwa saya dekat belakang tabir lah. Lepas tu saya bohong dia, saya cakap pergi, tak dapat lah. Saya dah pergi dah tapi tak dapat. Cakap macam tu. Dia of course ada kabel orang dalam. Jangan menipu lah dengan bekas penipu. Lepas tu tiba-tiba satu hari tu, pas satu pagi tu, saya dapat surat atas meja saya. Saya pun buka surat rasmi daripada production Pak Nil ni. Pak Nil tak masuk lagi masa tu. Saya tengok termination letter. Angin tak? Dah lah aku tolak job sana. Kena terminate pula. Sini pula kena terminate. Apa gila ni? Lepas tu saya nampak dia masuk. Dia masuk pergi bilik dia lah. Bilik bos lah. Dia bos kan. Dia relax kan. Saya pergi dekat depan dia. Dia macam buat tak tahu kan. Saya campak surat tu kat dia. Apa benda ni? Apa benda ni? Apa yang aku buat? Sampai aku dapat termination. Dia jawab apa tau? Ini bukan tentang apa yang kau buat. Ini tentang apa yang kau tak buat. Ayat dia saya ingat sampai sekarang. Apa salah saya? Tak ada. Ini bukan salah. Sekarang ni aku boleh cakap kau satu benda je, dia cakap. Pejabat aku ni ruang dah terlalu kecil untuk orang yang bakat besar macam kau. Bagus dia. Dia support dia. Kau sentak saya, tapi masa tu tengah temper, tak peduli lah. Rasa nak rebat je orang tu kan. Jadi tapi sebenarnya selepas pada tu terkesan lah kata-kata dia tu kan. Dan lepas tu saya di offer lagi untuk senario tu yang membuatkan bila Wahid, Azli, Lan, dan saya nampaklah dia pun berharap. Di sini lagi saya terbayang lagi lah, aku ni nak bawa harapan orang ni. Jadi saya rasa macam mungkin ini telah ditentukan. Dan masa tu saya memang dalam keadaan yang serba salah lagi. Lepas tu masa tu saya ingat lagi Usop Korpatasa. Masa tu dia bekerja di TV3. Saya jumpa one-to-one dengan dia. Dia bercakap dengan saya. Cakap dia macam ni lah, Abel. Kau anggap ini TV3 ni batu loncatan kau. Dan anggap TV3 ni senario ni akademik. Tempat yang kau bekerja, kau tak payah bayar, kau dibayar untuk belajar. Ambil lah ruang ni, dia cakap. Cubalah, lagipun mungkin ni rezeki keluarga je. Sebab masa tu saya baru rumah tangga kan. Ni rezeki keluarga je. Saya fikir, aku fikir panjang lah. Kat situ lah saya mula-mula orang cakap berempat lah dengan senario.
sebelum Yasin masuk. Sebelum Yasin masuk. Sebelum masuk. Saya ingat abang masuk sekali Yasin. Tak, dia setahun lepas tu. Abang Saya masuk 97, dia masuk 98 tu. Lebih kurang, tapi setahun lepas tu lah. Sebab tu kalau tengok senario the movie yang Tokyo Funfair tu. Itu Yasin tak ada lagi. first wayang saya tengok. Faham. Masa tu kan Yasin tak ada lagi. Lepas tu album DK Barat Siang Malam, Adik Pandang-Pandang, kan Yasin tak ada lagi. So itu antara hasil karya yang sebelum kemasukan Yasin. So keantaran tu batch. So maknanya batch kami ni batch yang ketiga. Kelas lah. Senario waktu tu gila. Ya, Konsert, filem, album. Dia macam keluarga. Kalau kat dalam kereta tu ada kaset, macam wajib ada kaset lagu senario. Semua album saya beli. Mak belilah waktu tu kecil. Itu dia macam satu benda wajib untuk keluarga tu, anak, bapa, mak. Jadi itu yang saya rasa macam sepanjang saya bersama senario tu memang betul lah. Itu macam akademi saya betul. Banyak saya belajar kat sekolah. Abang tiba-tiba masuk terus peak yang tu kan, hype gila kan. Macam mana perasaan abang waktu tu? Masa saya masuk tu, saya rasa saya peak. Saya perasan saya peak. Okey. Masa tu netizen tak wujud lagi. Okey. Jadi saya ni antara bila dah masuk dalam senario ni, saya rasa macam aku dah dahsyat dah ni. Nampak ni aku peak ni. Lagi peak pada peak kita tu ni. Peak sangat ni. Mau taknya tiba-tiba dapat 2 bunyi surat. Zaman dulu surat Banyak dulu. banyak. Jadi saya seronok lah buka surat. Aku buka satu Buka air mata menitik. Satu menitik. Abang menitik terharu dia. Semua hantam. Kau tak kelakar lah belah lah kau. Kau pergi balik lah buat melodi. Kau takkan boleh ganti kan arwah Hamdan dengan Pak Ya. Kembalikan lah Hamdan dan Pak Ya. Time tu orang punya taksub kan dengan first batch senario. Jadi bayangkan macam mana. Itulah macam mana saya nak perasan saya peak ni. Time tu juga kan. Jadi saya dengan surat yang banyak tu, saya ambil yang paling bawah pun sama juga. Hater semua. Tak ada satu pun yang suka. So jadi ini satu ujian untuk saya lah. Saya lebih rela naik atas pentas, baling botol lah, tak apa, daripada 2 guni surat ni. Saya pula lepas tu saya tulis surat, satu surat, bukan nak balas orang ni, tak ada. Saya pergi naik atas, jumpa bos. Itu hari saya kena termination letter kan. Ini saya bukan nak terminate bos, saya terminate diri saya sendiri. Bos saya nak resign. Bos terkejut. Kenapa pula? Awak baru lagi dalam senario ni, Kenapa apa masalah? Saya tak nak cerita lah apa masalah. Masalah ni kita cerita pun selesai. Saya nak cari penyelesaian. Kalau kita bukan penyelesaian, kita lah masalah tu. Bos, saya tak nak. Bos cakap macam ni lah, bagi masa lagi. Dia minta saya 6 bulan. 6 bulan. So saya cakap 6 bulan bos. Lepas tu kalau saya rasa saya tak boleh, habis kat sini lah. Jadi hampir 6 bulan berlalu. Masa kami buat rakaman di Plaza Alam Center, recording sitcom tu memang ada audience kan, audience ramai. Jadi malam tu penerbit cakap, hari ni semua jangan pergi balik, kata dia kan. Sebab nanti dapat, kalau boleh nak jumpa, ada 2 rombongan bas, satu daripada utara, satu daripada selatan. Nanti datang lah. Nanti berkumpul lah kat sini. Jadi masa tu saya pula dalam watak yang heavy, make up tu semua. Jadi saya lah paling lambat, yang lain dah jumpa dah. Saya dah nak siap-siap apa semua. So saya lah yang last, yang lain dah balik lah. So saya pun keluar dekat lobi Plaza Alam Center tu. Ada ramai lah masa tu. Ramai yang penonton-penonton. Jadi bila saya tengok dia orang ni, orang ni macam saya rasa pelik je. Kenapa dia orang ni macam serius sangat ni? Macam ada benda tak selesai ke apa ni. Kan, patutnya nampak excited kan. Yalah. Lepas tu dia orang datang kat saya, ramai-ramai pegang kaki saya, yang peluk saya lagi, yang menangis merauh. Saya cakap, kenapa ni? Saya nak bagi tahu bang, kami ni lah yang tulis surat 2 body tu. Kami datang nak minta maaf. Akhirnya kami dah boleh terima abang. Kalau boleh nak minta sangat abang maafkan kami bang.
Mungkin kami masa tu emosi, terlalu taksub dengan Fanatik sangat. fanatik sangat. Time tu tak tahu lah macam mana nak cakap, dapat loteri lagi ni. Berapa kali saya dapat loteri. Perjalanan saya ni yang tak tahu lah nak cakap, beruntung sangat. Walaupun dalam keadaan yang jatuh bangun tu kan. Tapi itulah saya, sebab perjalanan hidup saya ni boleh dijadikan pembakar semangat lah. Ada orang yang ups and down ni kan. Jadi itulah dia perjalanan seorang Saiful Apek tu. Itu baru kat TV3 ni. Perjalanan tu. Jadi alhamdulillah lah.